This is SARS-CoV-2. It belongs to the family of coronaviruses named for the crown-like spikes on their surfaces. SARS-CoV-2 can cause COVID-19, a contagious viral infection that attacks primarily your throat and lungs. What actually happens in your body when you contract the coronavirus? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syukri bin Ahmad Ibrahim 274280. Hari ini saya ingin menerangkan dan membincangkan satu tajuk, iaitu awareness ataupun kesedaran masyarakat dalam menghadapi situasi-situasi COVID-19 dalam aspek pengurusan keuangan. Ini adalah salah satu point ataupun salah satu perkara yang perlu dihujah dan perlu mendapatkan manfaat lah. Hakikatnya pada tahun 2020-2021 adalah satu tahun yang amat mencabar dengan adanya satu wabak penularan jangkitan berjangkit, iaitu COVID-19. Malaysia juga tidak terkecuali dengan adanya penyakit-penyakit ini dan telah menyebabkan kelumpuhan ekonomi secara total pada bulan 3 kerana pelakuan daripada pelaksanaan PKP, dan ini telah menyebabkan banyak company ataupun banyak syarikat-syarikat besar, syarikat kecil, syarikat industri kecil sederhana telah gulung tikar, dan ini adalah salah satu faktor yang telah menyebabkan kadar peningkatan pengangguran di negara kita. Okey, based on daripada situation yang itu tadi, saya ingin menyentuh bagaimana kesedaran masyarakat bagi memastikan pengurusan kewangan mereka dalam keadaan yang baik dalam situasi COVID-19. Okey, saya akan divide kepada dua. First, saya ingin menerangkan bagaimana kita boleh sedia maklum tahun 2020-2021 kerajaan telah mewar-warkan dengan peningkatan bankruptcy, dan ini telah menyebabkan telah berlaku satu fenomena di mana masyarakat kita di Malaysia lebih faham dan juga akan sendirinya pergi untuk mendapat kaunseling dari segi kewangan lah. Kita boleh tengok daripada satu agensi yang telah ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia, iaitu agensi AKPK yang diselia oleh Bank Negara Malaysia. Kebanyakan masyarakat kita sedia maklum dengan kesan pandemik ini telah memberikan mereka jalan dan kemudahan untuk memastikan pembiayaan-pembiayaan yang mereka telah lakukan, dan mereka tidak akan terkesan dengan sekiranya mereka pergi ke AKPK. Itu adalah satu antara contoh yang saya dapat lihatlah dalam kalangan masyarakat kita. Nombor dua, saya ingin menerangkan bagaimana kadar pengurusan kewangan itu kita boleh gain balik something. Okay, first kita boleh lihat pada tahun 2020 negara Malaysia, iaitu kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memberi satu inisiatif kepada golongan-golongan B40 M20 yang telah terkesan dengan penyediaan platform bantuan kewangan secara direct atau secara terus kepada golongan yang terkesan, iaitu dari segi iSinar, iLestari, iPrihatin, iMicro. Okey, daripada jumlah bantuan yang telah diberikan kerajaan, ada syarikat ataupun ada individu yang menggunakan dari segi untuk bayar apa-apalah, untuk bayar urusan peribadi ke apa-apa. Tapi yang kita akan lihat daripada skop pengurusan kewangan itu sendiri, bantuan yang telah diterima kita boleh reinvest ataupun kita diversify, mempelbagaikan plan portfolio pelaburan dengan memasukkan ke dalam ESB, tabung haji ataupun unit amanah yang menyebabkan kekurangan risiko, dan masyarakat balik akan mendapatkan kadar hibah. Itu yang saya lihatlah daripada ni. Hakikatnya masyarakat kita lebih tahu bagaimana kadar penyimpanan dan juga kadar pengurusan wang isi rumah itu sendiri. Hakikatnya pelbagai aktiviti ataupun pelbagai program yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam memastikan kadar bankruptcy ataupun kadar bankrupt di kalangan orang muda dapat dikurangkan pada zaman COVID-19 kan. Inilah. Alright, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum.
Hai, saya Ermawati binti Usman, nombor matriks 274147. Okey, langkah pencegahan yang seterusnya adalah dengan mengamalkan penjarakan fizikal. Okey, semasa pandemik COVID-19 ini, Persatuan Kesihatan Sedunia ataupun WHO telah mencadangkan penjarakan sosial bagi mencegah jangkitan wabak. Tetapi tahukah anda, pada Julai 2020 yang lalu, kita telah menukar istilah penjarakan sosial kepada penjarakan fizikal, seperti dapat dilihat belakang ini, kerana ia dilihat lebih tepat dari sudut perubatan dan juga bersesuaian dengan konsep menjarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter antara satu individu kepada individu lain. Okey, jadi bagaimana kita nak aplikasikan penjarakan fizikal ni? Okey, kita kena elakkan 3S ataupun 3C in English. Okey, apa itu 3S? S yang pertama adalah tempat yang sesak. Okey, macam dalam shopping mall, kan kita dalam shopping mall waktu kita nak pergi supermarket, kan kita susah nak buat penjarakan fizikal. Okey, jadi kalau boleh, jalan terbaik adalah kita elakkan. Dan seterusnya adalah tempat yang sempit dan tertutup seperti dalam lift. Okey, dalam lift tu sekarang dah ada, dia sediakan petak-petak kan untuk kita kita berdiri atas dia. Okey, biasanya satu lift muat 4 orang je, so kita kena ikut benda tu. Okey, seterusnya yang ketiga adalah sembang dekat. Sembang dekat ni selalunya kita dapat lihat waktu bekerja. Okey, jadi SOP waktu bekerja tu adalah dengan menjarakkan meja ataupun ruang kerja sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain. Kini di Malaysia, rakyat mula sedar akan betapa bahayanya jika kita tidak mengamalkan penjarakan fizikal. Jangkitan COVID-19 ini boleh berlaku menerusi tempias batuk serta bersin, kontak fizikal serta memegang permukaan yang telah dikotori oleh kuman. Jika kita tidak mengawal atau mengurangkan kebarangkalian seorang individu itu yang sihat, individu yang sihat mempunyai kontak dengan pesakit yang telah dijangkiti, penularan penyakit akan dapat dikurangkan dan sekaligus dapat mengakibatkan jumlah kematian yang sedikit. Jadi itu saja, terima kasih. Yang sedikit. Jadi itu saja, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Suraika binti Mak Nasir, nombor matrik 251720. Okey, saya akan membincangkan tentang kesedaran berkaitan pandemik COVID-19. Okey, di sini saya ingin menyarankan agar rakyat Malaysia perlulah mematuhi peraturan kerajaan di mana setiap orang adalah tidak dibenarkan untuk mengadakan majlis-majlis keramaian ataupun perkumpulan beramai-ramai. Maksudnya macam kalau kita beramai-ramai itu, mungkin salah seorang daripada kita berisiko untuk dijangkiti ataupun telah dijangkiti dan akan mengakibatkan lebih ramai orang dijangkiti pada satu-satu masa. Sehubungan itu, kenduri ataupun majlis-majlis keramaian ini haruslah dielakkan bagi mengelakkan perkara-perkara begini berlaku. Sebab itu kita juga disarankan untuk alert ataupun lebih peka dengan keadaan kesihatan kita, di mana seandainya kita mengalami sebarang simptom tidak sihat seperti demam yang tinggi dan berlarutan, sakit tekak dan simptom-simptom lain yang membolehkan kita ni mungkin mudah dijangkiti pandemik COVID-19 ini. Jadi kita haruslah alert dengan keadaan kesihatan kita, dan di mana kita janganlah berkumpul beramai-ramai ataupun meletakkan kita dalam situasi yang ramai orang di mana kita mungkin berisiko memberi jangkitan ataupun kita telah dijangkiti COVID-19. So jadi kita kena sangat alert dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Okey, nama saya Latifah Jana dan saya ingin berkongsi sedikit tentang kesedaran atau tanggungjawab yang harus kita patuhi sebagai rakyat Malaysia untuk mengelakkan penularan virus COVID-19 ini terus menular. Okey, seperti yang kita semua sedia maklum, kebelakangan ini penularan COVID-19 di negara kita adalah semakin meningkat, dan apa yang harus kita lakukan adalah dengan mematuhi SOP yang telah dibekalkan kepada kita. Okey, antara SOP-SOP yang lain telah diterangkan oleh kawan-kawan saya tadi, dan di sini saya ingin menerangkan tentang jangan bersentuhan atau bersalaman sepanjang pandemik ini, kerana seperti yang kita semua tahu, virus ini boleh merebak melalui sentuhan.
Sebaliknya, kita boleh menggantikan bersalaman atau bersentuhan hanya dengan meletakkan tangan kita di sebelah kanan dada kita sebagai tanda hormat. Boleh rujuk gambar di atas untuk lebih jelas. Okey, contoh. Saya bagi contoh biar mudah difahami. Kenapa ia boleh merebak melalui sentuhan. Contoh, saya bagi contoh orang A dan orang B. Jika orang A bersin dan dia menutup hidung dia atau mulut dia dengan tangan, tanpa mencuci tangan, dia berjumpa dengan orang B dan bersalaman. Dan mereka bersalaman seperti ini. Okey, di sini secara tidak langsung, virus boleh merebak dengan cepat. Dan orang B pula balik rumah, tak cuci tangan ni, tak pakai hand sanitizer dan berjumpa dengan keluarga dia. Dia berpelukan dengan keluarga dia. Dan secara tidak langsung, virus tu pun merebak kepada keluarga dia, kepada anak dia boleh jadi, kepada mak dia. Dan dari situ kita boleh tengok betapa pentingnya jangan bersentuhan di musim-musim ini. Itu sebagai rakyat yang bertanggungjawab dan sebagai manusia yang dikurniakan akal fikiran, kita harus sentiasa beringat ataupun mengingatkan diri kita sendiri serta orang lain untuk sentiasa menjaga SOP. Dan jika tiada keperluan tu, silalah duduk di rumah. Ya, saya faham kita sekarang sedang cuba untuk membiasakan diri dengan norma baharu ini. Tetapi buat masa sekarang, atas dasar rasa bersyukur, rasa memberi penghargaan ataupun rasa berterima kasih kita kepada frontline kita yang telah bertungkus lumus selama hampir setahun. Apa kata buat masa sekarang kita cuba untuk duduk di rumah dahulu. Jika tiada keperluan, kita jangan keluar. Okey, dan boleh mengelakkan bersentuhan dengan orang lain. Okey? Itu saja daripada saya. Jangan lupa kita jaga kita. Terima kasih. Kita dah dengar mengenai langkah-langkah pencegahan dalam mengharungi hari-hari yang agak sukar pada masa tercetusnya pandemik COVID-19 ini. Contoh macam basuh tangan, penjarakan sosial, tidak berada di dalam kelompok-kelompok ataupun perhimpunan-perhimpunan yang ramai orang. Tapi ada satu hal yang tidak patut kita pandang mudah dalam menghadapi pandemik, iaitu tahap kesedaran kita mengenai kesihatan psikologi. Kesihatan psikologi amat penting dalam kehidupan kita. Menerima pelbagai tekanan baik semasa ataupun pasca pandemik ni bukanlah satu yang mudah. Contohnya macam zaman-zaman pandemik ni, kita ada di antara kita menghadapi masalah kewangan, masalah dibuang kerja, dan mungkin akan tercetusnya masalah-masalah lain yang berkaitan dengan yang mungkin boleh dikatakan dengan masalah kewangan, mungkin akan berkait pula dengan masalah rumah tangga contohnya. Oleh itu, kita sebenarnya sepatutnya kita harus bersedia dalam menghadapi tekanan-tekanan seperti ini. Dan apa yang boleh saya cadangkan ataupun sepatutnya kita lakukan adalah menyediakan tahap kekuatan mental kita untuk menghadapi situasi-situasi sukar seperti ini. Macam mana kita nak apa orang cakap, nak bina kekuatan mental itu? Sebagai contoh, jika anda mengalami masalah kewangan contohnya, mungkin anda boleh berhubung dengan pihak-pihak yang berkaitan. Contoh mengenai masalah pinjaman dengan bank, mungkin anda boleh pergi ke bank tersebut untuk melakukan penjadualan semula ataupun moratorium dan sebagainya mungkin. Okey, mengenai yang lain-lain mungkin anda boleh banyak berhubung atau berkomunikasi dengan orang-orang yang terdekat ataupun dengan orang-orang yang dengan orang tersayang, mungkin dengan keluarga, kawan rapat dan sebagainya. Dan sepatutnya masalah tu tidak patut kita orang cakap simpan seorang-seorang. Mungkin kalau ada masalah kerja, anda boleh berbincang dengan majikan dan sebagainya. Oleh yang demikian, kita harus bersedia sebenarnya dalam menghadapi situasi-situasi sukar seperti ini.
Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Muhammad Ikhwan bin Mahat 266600. Okey, kita di penghujung rancangan atau video. Kita dah tengok kan dengan kawan-kawan saya ceritakan semua pasal SOP-SOP yang kerajaan tentukan pasal COVID ni, dan masalah-masalah dan apa yang perlu kita patuhi masa COVID ini. So saya nak tambah sikit pasal apa yang kawan saya cakap tu. Okey, kita semua fahamkan yang COVID ni agak berbahaya lah, telah membunuh ramai orang di seluruh dunia dan malah telah menjangkiti berjuta-juta orang di dunia. So apa yang boleh kita buat? Kita perlu alert atau patuhi SOP-SOP yang kerajaan berikan, sebab apa yang kerajaan cakap, apa yang ataupun yang kerajaan tentukan SOP, kita perlu ikut, sebab itu ada yang baiknya untuk kita semua. Malah untuk kita punya orang-orang yang terdekat kan. Contoh kalau kita tidak patuhi SOP, mungkin akan datang buruk kepada kita dan juga family kita, sebab kita selalu jumpa orang ramai kan, selalu balik rumah. So saya rasa patutlah kita patuhi SOP yang kerajaan tentukan bagi menjaga family kita, mak ayah kita dan juga seluruh rakyat Malaysia daripada wabak ini terus tersebar dengan luas. Sebelum terlambat, kita jaga kita. Okey, itu saja daripada kami semua. Saya harap ini dapat membantu anda semua di luar sana, dan patuhilah SOP. Terima kasih.